Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar tak? Boleh, madam. Boleh, madam. Okay, kalau line putus-putus bagi tahu tau. Sebab ni saya guna line college. Saya switch. Kalau line putus bagi tahu Kalau line tak elok. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so hari ni sesi yang pertama. Kalau putus-putus bagi tahu terus tau. Saya switch wifi. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita nak tengok dulu quiz. Quiz untuk algebraic nak saya suruh buat hari tu nombor 2 tu. Quiz 4 part tu. Okay. Saya tak semak semua lagi. Tapi baru semak sikit. Ni harap tak terasa hati. Nampak nama ni, sorry. Okay. Kita tengok dulu. Sorry Ain tak ada malu. Kita nak belajar, sama-sama belajar. Again, untuk chapter 5. Chapter 5, saya dah tunjuk hari tu kan pecahan markah dia untuk chapter 5. PSPM adalah 16 markah. Okay, 16 markah. Dia ada dekat, lupa part 1 atau part 2. Part B tu memang kena adalah. Part B tu maksudnya soalan yang susah. Okay, soalan exam PSPM. Soalan exam PSPM, Allah, internet tak kuat. Soalan exam PSPM, dia atas nasib tau. Maksudnya ada SEM, soalan PSPM tu mudah. Tapi ada juga kadang-kadang susah. Dia tak susah, cumanya bila dia twist macam awak PSPM macam SPM jugalah, bila dia twist sikit, kalau basic awak tak strong, memang awak tak boleh jawab. Dan soalan dia berangkai macam SPM jugalah, mungkin satu soalan tu belas-belas markah atau puluh-puluh markah. So bila you salah daripada awal, you boleh salah habis dekat bawah-bawah tu. Soalan dia berangkai. Salah habis dia akan salah satu akan salah habis. Okay, so kita tengok topik ni. Topik 5 balik topik 5 semula untuk algebraic approach. Okay, soalan mungkin boleh suruh you tunjukkan yang function tu adalah one-to-one function ataupun tak menggunakan algebraic approach. Kena tahu dua-dua, algebraic dan juga graphical satu lagi. Okay. So, ada yang tanya soalan, macam mana kalau Y? Kalau dia bagi Y, kalau tengok soalan B ni, dia tak ada fx tapi dia bagi Y. So kalau Y pun jangan takut. Jadikan Y tu sebagai subjek dan tukar dia jadi fx. And then, untuk algebraic ni, dia tak susah pun, dia senang je. Saya guna line calling lambat lah. Oh, bercintanya. Bila kau nak buka ni? Okay. Okay, aim kita untuk algebraic approach ni senang sahaja. Kita jadikan fx1 sama dengan fx2. Okay, apa maksud fx1 sama dengan x2 ni? Kita tukar yang kat sini x. Apa-apa efek. Dekat x tu kan akan efek x sebelah sini. So x kat sini sekarang dia jadi x1 dah lah. Bukan x sahaja. Untuk x sebelah sini pula, bila dalam ni kita buat x2, so x sebelah sini pun dia jadi x2 lah, bukan x sahaja. Okay, itu aim kita. And then, itu benda pertama yang kita kena buat. Lepas tu kita kena tunjuk. Last kali kita boleh berjaya tak tunjuk x1 sama dengan x2 ataupun tak berjaya. Okay, yang tak berjaya biasanya case untuk kuadratik. Ya, kuadratik. Dan kuadratik kalau dia tak ada syarat. Kalau kuadratik ada syarat less than ataupun greater than,
Yang tu kita akan berjaya tunjuk yang dia tu sama dengan 1 to 1. Okay. Tengok ada syarat tu, tak ada syarat. And then satu lagi yang tak berjaya biasanya cubic. Cubic yang X kuasa 3 plus 2 X kuasa 2, dia ada semua komponen. X kuasa 3 ada, X kuasa 2 ada, X saja ada. C constant dia pun saja ada. Okay, dia ada semua komponen. So aim kita ni nak tunjuk last kali yang ni. Dia tak susah pun, dia mudah je sebenarnya. Okay, so hak ni okay. Semuanya you all CTS. Ramai salah sebab salah CTS. CTS ni pada awal-awal lagi tu kita mula-mula belajar. CTS ni very very important sebab kita akan guna dia dalam banyak topik. Yang pertama topik asal dia lah. Untuk topik 2 kita ada quadratic equation, yang tu dia suruh solve guna CTS. Okay, and then kita guna juga untuk topik ni. Topik 4 untuk buat graph. Okay, buat graph tapi kena guna CTS, jadikan dia function instead of equation. So CTS ni very very important, dah banyak kali tegur juga tapi still kesalahan tu berulang-ulang. I'm not sure what's happening, tapi kalau kita kenal diri kita kan, kalau kita rasa kita ni lemah lah CTS ni, you buat nota you buat nota sendiri untuk spesifik. Boleh tengok CTS tu, sentiasa boleh tengok dia. Bila jumpa je soalan CTS, balik semula kepada nota yang awak buat tu. Supaya awak tak buat kesilapan hak sama berulang-ulang kali. Bila kita tak belajar daripada kesilapan tu, keep on repeating it, buat salah tak, buat silap tu okay. Silap tu biasalah, kita belajar kan. Biasalah buat silap tu, tapi janganlah buat keep on repeating the same problem, the same kesalahan. Macam nak tengok macam tak ada moodnya. Kenapa buat kesilapan sama lagi? Please take this seriously, okay? Kita akan jumpa lagi CTS ni untuk topik circle. Topik circle nanti awak akan jumpa lagi. So kalau awak tak master lagi CTS ni, awak akan ada masalah untuk jawab 3 topik lah. Topik 5 akan ada masalah. Topik circle nanti pun akan ada masalah. Topik 5 pula, topik 4. So topik 4 ni 16 markah. Topik circle 8 markah. Dah 20 dah kat situ. Topik 2 12 markah. 20 dah. Capur 3 tu. So CTS is very important. Awak akan guna dia juga lagi untuk sem depan, sem seterusnya. Tengok semula CTS ni. Tak tahulah apa yang masalah sangat CTS ni. Ain ada Ain? Ain Mardiah. Sains komputer? Ada, madam. Okay Ain, mari kita cuba buat CTS. Betulkan CTS awak ni. Okay, apa first step untuk buat CTS? Mari try Ain. Ain ke Aina? Buat CTS awak ni salah. Apa step dia yang sebenarnya mula-mula sekali untuk CTS? Senyap pula orang lain. Boleh tolong tak? Keluarkan dia punya negatif 3 tu, madam. CTS coefficient X square wajib 1. Dah wajib 1. Kalau boleh tak rasa dah lah jumpa CTS punya kesalahan ni. Benda lain pun nak belajar juga. So X square dia mesti 1. So kita faktorkan dulu. Kalau selagi X square bukan 1, tak boleh buat lagi CTS. CTS hanya boleh buat bila X square 1. Okay, bila X square 1 baru boleh buat CTS. Selagi dia tak 1, kita kena faktorkan dulu. Coefficient X square tu keluar. So kita akan faktorkan untuk koefisien X square dan juga X. So dia akan jadi dalam ni X square minus 4/3. Ataupun boleh juga tambah kat sini, still lagi tambah, tapi ni bahagi dengan negatif 3. Sebab kita bahagikan dengan negatif 3 kan. So tambah bahagi dengan tolak kat sini akan jadi tolak. Okay, dia jadi tolak dekat sini sebab kita bahagi 4 tu per dengan negatif 3. So ada lagi X dekat sini. Constant dekat luar tu kita tak kacau.
Okay, mula-mula koefisien X square wajib 1. Selagi bukan 1 tak boleh buat CTS. So dalam kes ni koefisien X square dia negatif 3. So kena faktorkan negatif 3 tu keluar. Okay, faktorkan dia keluar. And then macam nak tahu kita punya betul tak yang kita faktorkan tu. Okay, bila darab masuk semula dia akan dapat balik yang asal. Okay, bila darab masuk awak akan dapat negatif 3 X square, negatif darab dengan negatif dia akan jadi positif. 3 tu boleh mati. So dia akan jadi negatif 3x square plus 4x plus 4 which is balik semula kepada yang asal. So betul lah kita punya factorization tu, faktor tu betul. Lepas kita faktor barulah buat CTS. Sebab sekarang ni koefisien x square bukan 1 lagi. And then negatif 3 tu biarlah. Kita akan buat CTS dalam bracket apa yang ada kat dalam ni. Okay, kita akan settlekan benda tu yang kat dalam ni. Cara dia x square. Mana bracket kuasa 2 tolak bracket kuasa 2. Plus 4 kat sini. And then dalam ni nak isi apa? X tolak Okay, x tolak 2/3. Ya, thank you. 2/3. So kat sini dia akan follow. Yang ni akan follow. Kalau ni tolak, ini pun tolak. Kalau soalan ni tolak, ini pun akan jadi tolak. Kalau tambah, tambahlah. Tadi kita buat asal dia tambah 4. Tapi sebab kita bahagi dengan negatif 3 tu, dia akan jadi tolak dekat tengah tu. Tolak, dia akan jadi tolak kat situ kan. So kat sini pun akan jadi tolak jugalah. Tolak 2/3. Macam mana dapat 2/3? Kan kat sini B/2 B/2, awak pun tulis kat sini B/2. Macam kenapa ada plus minus kat sini? Lepas tu, tahulah. And then ni kita tulis balik sahaja 2/3. Dia tak susah pun. CTS tak susah langsung. Tahu kenapa awak rasa dia susah? Kalau rasa susah buatlah, buat semua, selalu tengok dia, selalu tengok step dia tu. So langkah pertama koefisien x square bukan 1, kena jadikan dia 1 dulu dengan faktorkan negatif 3 keluar untuk x square dan juga x sahaja. Mesti kita tak kacau. Lepas kita faktorkan negatif 3 keluar, and then kita buat dalam bracket besar, bracket kuasa 2 tolak bracket kuasa 2. Kena ada bracket besar tu sebab kita buat bracket kuasa 2 tolak bracket kuasa 2 ni untuk yang ada dalam ni sahaja. So bracket besar tu ada. Sebab nanti nak kena darab semula. Oh macam-macam. So yang ni boleh darab semula lah ni. Boleh darab semula x tolak 2/3 square and then tolak darab tolak akan jadi tambah dekat sini. Tambah 3, 2/3 ni 4/9. Tambah 4. Okay, betul lah CTS kita ni. So dia ada 3 je step utama dia. Ni step pertama, faktorkan koefisien x square tu keluar untuk both x square dan juga x. And then step yang kedua, kena buat bracket kuasa 2 tolak bracket kuasa 2 tu untuk dalam bracket besar. And then darab semula. Kena expand semula, masukkan negatif 3 tu ke dalam. Tapi hak ni tak payahlah kembang. Ada pula hak kembang hak ni. Tak payah kembang pun. Ni kita dah belajar banyak kali ni. Bukannya jumpa semalam, hari ni tu saya suruh buat latihan dok. Kita jumpa banyak kali tu CTS ni. Tapi still kiok juga lagi. So ni tolong betulkan semula. Oh ni. Janganlah merapu sangat. Jawab apa-apa soalan pun awak tengoklah dulu. Buat apa-apa quiz, kalau you tak tahu apa function soalan tu, mana-mana topik, mana-mana subjek sekalipun, soalan tu supaya you boleh tengok semula, nak tengok kefahaman awak, faham ke tak apa yang kita dah belajar sebelum ni. Kalau you rasa masa you tak boleh buat soalan tu masa sendiri tanpa tengok nota, then tengok nota, tengok latihan yang kita dah buat. Matematik dia ada step-step dia, dia ada jalan kerja dia, A sampai Z, dia ada jalan kerja. Kita dah buat proper dah jalan kerja tu. So bila awak nak buat, awak tak boleh buat. Bila awak tak boleh buat soalan tu, tolong refer semula step yang kita dah buat dalam kelas. So, okay. Itulah. Yang ni ada kuasa 3. Kena matikanlah dulu kuasa 3 tu dengan cara cube root both side.
So bila cube root ataupun kita darab kuasa 1/3 dekat luar. Matilah kuasa 3 tu sebab n kita nak jadikan dia kuasa 1 selagi belum habis. Selagi awak tak dapat tunjuk x1 sama dengan x2, don't stop. Don't stop. N kita nak jadikan dia x1 sama dengan x2. So yang ni contoh untuk soalan B ni dia ada syarat x less than -3. So bila ada syarat, okay, bila kita punca kuasa kena letak plus minus kat sini, betul lah kawan buat ni. Tapi bila ada syarat, kita ambil bahagian negatif saja. That's why dia jadi macam ni. Okay, so betul dah dia buat ni. Jadi dia bukan one to one function dan tak ada inverse. Maksud ni salah CTS juga lah. Bila salah sini dia akan salah bila dekat bawah ni. Hayo. Hello internet ni. Okay, tu salah satu je lah. Banyak lagi hak lain. Ada yang dapat Makassar pun ada. Ni tak habis tanda lagi. Okay, lepas tu kita nak tengok semula exercise 7. Yang saya suruh buatkan. Try buat ke tak exercise 7 ni? Buat tak? Buat. Alhamdulillah kalau buat. Okay, ni using double angle formula. Cuba cerita sikit apa double angle formula? Double angle formula. Okay, double angle formula kita maksudnya yang ada cos 2A. Okay, buka dia jadi apa? And then kita ada sin 2A. Buka dia jadi apa? And then kita ada tangent 2A. Okay, yang ni dia jadi, ni adalah 2 sin A cos A. Untuk angle ni kalau ni bukan 22 apa? Angle dia bukan angle cantik lagi. Angle cantik kita 30, 45, 60, 90. So angle ni tak cantik lagi 22.5. Macam mana nak cantikkan dia ni? Kita akan tengok semula formula kita. 2 sin A cos A ni kalau guna formula double angle dia jadi apa? Jadi apa? Sin 2A. Sin 2A. So sin 2A. So A kita adalah 22.5. So darab semula 22.5. So you dapatlah sini angle yang cantik iaitu berapa? Sin 45 kan? So dapat berapa sin 45? Set 2/2. Set 2/2. Yes, set 2/2. So siapa yang guna kalkulator baru dia akan dapat value yang cantik dalam bentuk pecahan. So siapa yang guna kalkulator lama awak kena refer kepada triangle. Kena hafal triangle tu kena tengok selalu. Okay. And then ini adalah bila ada sin kuasa 2 ataupun cos kuasa 2, ini adalah cos. Kan cos ada 3 formula. Dia ada cos square tolak sin square A and then 1 minus 2 sin square A and 2 cos square A minus 1. Tu kena familiar. Masa nak familiar kena buat soalan lah. So kat sini ini adalah formula soalan untuk cos 2A. So A kita adalah 75. So cos 2 times 75. This one is cos 180. Okay, untuk trigo kita tak nak angle awak tu lebih daripada 90. So macam mana nak jadikan acute angle? You tengok semula triangle kena buat quadrant. So 150 ni berada di kuadran yang kedua. So bila berada di kuadran kedua, macam mana nak cari dia punya acute angle untuk kuadran yang kedua? 180 tolak theta. tolak. Okay, thank you. So alpha kita, alpha is equal to 180 minus theta. So our theta is 150. Alpha kita jadi 30 lah.
And then kita kena tengok dekat sini. Ini kuadran kedua. So bila kuadran yang kedua, ni awak hati-hati juga tengok nombor kuadran. Ada lagi yang salah numbering kuadran ni. So A ni kuadran yang pertama, dia anti-clockwise direction. Ini adalah kuadran yang kedua. Ini kuadran yang ketiga, ini kuadran yang keempat. Okay, so bila kuadran yang kedua sign sahaja positif. So untuk cos 180 ni dia akan jadi negatif cos 30. So tekan calculator, kita cari cos 30 dapat berapa? Dapat berapa ni? Negatif set 3/2. Negatif set 3/2 Betul? Betul. Okay, thank you. And then this one, macam nak buat this one? 2 tangent A kan? Yang tu. Sekejap, siapa? Fatin ada Fatin? Fatin Nur Azam. Ya, saya, madam. Okay, yang ni. Jom try yang ni. So ni guna formula mana? Tan 2A. So A kita apa? A kita 210. Okay, so ini adalah tan 2A which is 210 dalam ni. So ini akan jadi tangent 420 kan? Okay, so 420 tu lebih daripada 90. Macam mana you cari dia punya acute angle? 360 tolak theta. 360 tok theta. Ya ke? Okay, kita tengok So sekejap ya. Bila 420 dia berada di kuadran yang keberapa? So awak kena buat benda lah ni. So ini kosong. 90, 180, 270, 360. Okay. So hak ni 90 bila tambah dengan 360 dapat berapa? 450. Ni 450. Okay, thank you. Jadi 420 berada kat sini. Okay, dia berada di sini. So, ni pusingan yang kedua. Pusingan yang kedua. Jadi 420 kalau biasa alfa kita nak alfa kita kurang daripada 90 lah kan aim kita. Biasa kalau kuadran pertama, kalau dia sekali pusing saja, alfa kita sama dengan theta. Itu untuk satu pusingan. Bila kali kedua pusing, okay, alfa sama dengan theta untuk first time pusing. Bila kali kedua, alfa kita sama dengan 360. Bukan. Theta tolak 360. Okay, theta tolak 360. Kalau buat 360 tolak theta tadi dia jadi negatif dah. Okay, untuk kali kedua pusing, theta tolak 360. So, theta kita adalah 420. 420 tolak 360 dapat berapa? 60. 60. Okay. So, ini adalah kuadran pertama which is semua positif. So, tangent kita positif lah. So, apa yang patut cari adalah tekan calculator dapatkan tangent 60. Dan walaupun mungkin tekan calculator dapat berapa? Set 3. Set 3. Sekejap kalau tekan 420. Okay, kalau tekan 420, tangent 420 pun memang akan dapat terus set 3 tapi kita nak tengok step ni dulu. Okay, kita nak tengok step ni dulu. Yang you jadikan theta tu dalam acute angle. Dalam acute angle. Dalam acute angle. Kena tahu cara nak jadikan theta tu ke acute angle. Dengan cara kuadran tu lah. Kita buat kuadran 4 tu and then tengok berapa theta kita. Okay, untuk nombor 2. Okay, nombor 2 acana. Apa ideanya untuk nombor 2? Saya nak dengar lelaki dah pula. Pergi bayi Jumaat dah konsep lelaki. Buat triangle. Buat triangle. Okay, Nizam ada Nizam? Nizam? Khairul Nizam. Baik dah, mai Jumaat dah.
Buka-buka tinggal ni pensel ni. Izamir ada Izamir. Izamir. Tak ada juga. Hayo. Haris. Haris Amsyah ada. Tak menyangkut juga. Entah dah labu. Okay, so ni macam mana kita nak buat? Bila ada cos A sama dengan negatif 5/13, bila belah sini dia bagi dalam bentuk pecahan. Okay, apa step kita? And dia bagi tahu A tu berada di second quadrant, B tu dekat first quadrant. Macam mana nak buat ni? Lukis dulu. Kita lukis dulu. Lukis dia. Okay, kita lukis dia. Letak dia dekat kuadran yang betul. Okay, so A kita dekat second quadrant. So second quadrant, this is A. And then dia bagi tahu B tu dekat first quadrant. So ini untuk B. Boleh buat dekat satu kuadran yang satu lukisan yang sama, tak ada masalah. And then kita punya A, cos sama dengan 5/13. A tu referring to apa? A pula. Adjacent. Ini kan. 5 tu adalah dia punya adjacent. Adjacent kita berada kat sini. And then cah. Hypotenuse kita adalah 13. So kat sini apa dia? Opposite dapat berapa? 12. Okay, opposite dapat 12. And then untuk B, tangent. Tangent lah opposite over adjacent. TOA. Opposite over adjacent. So opposite kita 4, adjacent kita 3. Berapa hypotenuse? 5. Okay, thank you. 5. And then you keluarkan dulu. You keluarkan untuk setiap satu, dia bagi cos je kan. Awak keluarkan siap-siap apa dia punya sin. Okay, sin A dan juga tangent A. Okay, what is sin A? What's the value for sin A? 12/13. Okay, 12/13. Thank you. Sorry. 12/13. 12/13 and then tangent. Tangent TOA. Opposite over adjacent, which is 12/5. 12/5. okay, negatif 12/5. Don't forget the negative there sebab untuk kuadran kedua sin sahaja positif. Dan ASTC kita tu, so kuadran kedua sin sahaja positif. That's why tangent we must put negative in front. Okay. Itulah dia. And then kat sini you buka. Kita akan buka formula. Guna formula sin apa bila buka ni jadi apa formula? Kita ingat juga kena tengok formula dia. Buka ni jadi apa? Madam, Ya? yang B tak payah cari Kena juga betul. Apa sin B? Dia bagi tangent kan? Sin B dapat apa? Dan juga dia punya cos. Sin B kita dapat so kan opposite over hypotenuse which is 4/5. 4/5. and then dia punya cos. 3/5. Okay, thank you. Buka ni sin A plus 2B. Buka ni jadi mana? Jadi sin A cos 2B Okay. plus cos A sin 2B. Okay, thank you. So you sub sahaja. Cumanya sekarang ni kena sub 2 kali, kena buka lagi. Yang ni cos 2B ni. Ni pun ada sin 2B. Kena buka lagi. Kita tak nak ada 2 dekat tengah tu. 2B tu tak nak. Kita nak dia angle B sahaja. So kena buka lagi. Okay. Ni sin A. So cos 2B. Buka lagi. Okay. Cos ada 2 kan. Ada 3 tak? 3 formula kan. 1 tolak 2 sin square. Ya ke? 2 cos square tolak 1 dan cos square tolak sin square kan? Betul tak? Cos punya. Double angle.
So untuk soalan ni dia campur satu angle plus minus tu and then satu lagi angle double. Bila ada dua kat sini, ini adalah double angle. Okay, 2B, ini pun sin 2B. So ni kena buka guna double angle. Cos 2B ada 3 formula untuk buka double angle. Awak ambil je mana-mana satu. So you nak ambil yang mana? 1 tolak 2 sin square B. Okay, so 1 minus 2 sin square B. And then plus cos A sin 2B. Sin 2B satu je buka dia. Dia akan jadi 2 sin B cos B. B. Okay. So ni sin dia akan jadi sin A. Okay. Hak ni 1 tolak 2. Again, bila ada kuasa dekat sini, keluarkan kuasa tu keluar. So dia akan jadi dalam ni sin B sahaja. Letak kuasa tu dekat luar. Takut opening. Cos A 2 sin A. Cos A. And then start je lah. Kita dah ada sin A kita 12 per 13. 1 tolak 2 sin B kita 4 per 5. So kena kuasa 2. Lepas tu cos A kita negatif 5 per 13. Okay, ni 2. Sin B kita 4 per 5. Cos B kita 3 per 5. Dan kira sahaja guna kalkulator dapatlah berapa dia punya value dia. Okay, settle untuk yang ni. So kita nak terus hari ni dekat lecture kat mana kita stop. Okay, yang ni saya dah suruh awak buat hari tu. Tengok semula lah siapa yang tak boleh buat, make sure boleh buat. Nak tengok checkpoint 6. Checkpoint 6 ni saya dah buat siap-siap, takut tak sempat. So again, kena guna double angle formula dekat sini. Dia suruh guna double angle formula. Okay, double angle formula kita ada 3 tu. Yang cos 2A buka jadi apa. Lepas tu kita ada sin 2A. And then kita ada tangent 2A. Okay, buka dia jadi apa. So yang ni kita tengok, ini adalah 2 sin A cos A. Okay, 2 sin A cos A, which is dia sama dengan sin 2A. So that's why jadi macam ni sin 2A. So A kita adalah 30. Sin 2 darab 30 dapatlah sin 60. Lepas tu you carilah guna calculator dapat berapa sin 60. Yang penting angle tu kena value yang cantik. Angle kita mesti 30, 60, 45, 90. Dapat apa? Sin 60. Set 3 per Set 2. 3 per Set 3 per 2. Okay, thank you. So yang ni pun samalah untuk B ni tangent. So tangent biasa memang satu je. Tangent 2A. Okay, so tangent 2A, A kita adalah 15 degree. So jadi tangent 30. Again tekan calculator dapatkan value dia berapa. Dapat berapa? Tangent 30. set 3 per 3. Okay, thank you. And then last kali, ini adalah bila ada cos kuasa 2 ataupun sin kuasa 2, itu merujuk kepada cos 2A. Cos 2A kita ada 3 formula tu, cos square tolak sin square, 2 cos square minus 1 and then 1 minus 2 sin square A. And then, so yang ni adalah cos 2A lah. Okay. Jadi cos 2A, so dapat cos 90. Tekan calculator dapatkan berapa value? Cos 90. Dapat kosong tak? Yeah. Kosong. Okay, thank you. Okay, yang ni, okay, jangan nak buat hal ni. So, ni kita tengok, ini asal dia daripada cos 2A. Okay, dia berasal daripada cos 2A. Kalau formula cos 2A biasa, yang ni je, atas ni je. Cos 2A sama dengan 1 tolak 2 sin square A. Kenapa ambil sin square? Sebab soalan dia guna sin square. So, ni yang asal. Cos 2A sama dengan 1 tolak 2 sin square A. Apa lagi kita boleh tengok dekat sini? Kita tengok dia jadi 1/4. Okay, 1/4 dan asal 2 kat sini tak ada. 2 kat sini tak ada. Tapi dia jadi kat bawah tu 1/2. So kat sini maksudnya formula asal tu dia bahagi dengan 4. Okay, formula asal bahagi 4 maksudnya kanan bahagi 4. Belah kiri pun kena bahagi 4.
Okay, belah kanan bahagi 4, belah kiri pun kena bahagi 4 lah. So A kita adalah, so formula kita kat sini dia jadi 1/4 cos 2A instead of cos 2A yang biasa. So formula tu dia boleh olah-olah kan. Awak kena tengok apa yang kita boleh olah daripada formula tu ikut kesesuaian soalan. Okay, formula tu dia akan olah-olah. Okay, kena pandai-pandai juga tengok. So A dia adalah apa? A dia cos, so formula kita jadi 1/4 cos 2A. So A kita adalah 32, untuk comel ni, tapi tak apalah. Dah soalan dia bagi 32 bukan 30, nak buat kan? Jadi 1/4 cos 2A. And then kita cari cos 64. Cos 64 kena bahagi dengan 4. Tekan je lah calculator. Dapat berapa value untuk cos 64? You dapat 0.438 lah. Lebih kurang 4384. So you divide by 4 bagi 4, dapatlah value dia 0.1096. Okay, so ini untuk checkpoint 6. Checkpoint 6. Okay ke? Okay ke? Tara okay? Okay. Okay. Kita nak gerak ke nombor 2. Okay, nombor 2. Dia bagi sin theta sama dengan negatif 3/5. Okay, and then dia bagi tahu using double angle formula. Okay, kena lukis dulu. Bila dia bagi kat sini pecahan ni, belah sini pecahan ni, kita kena lukis dulu. 180 ke 270 itu bermakna di kuadran yang ketiga. Okay, 0, 90, 180 dekat sini, 270 dekat sini, and then 360 dekat sini. So dia berada di kuadran yang ketiga. Lukis triangle awak. Okay, lukis triangle. And then theta kita dekat sini. Okay, ni kalau kat sini theta, ini kat tengah ni theta jugalah. Kalau kat tengah, kalau dia guna sin A, kat tengah tu pun akan A. Kat yang saya hijaukan tu. Kalau dia guna B, kita punya angle tu pun akan jadi B. Okay, so kena follow soalan. Sin adalah soh opposite over hypotenuse. So opposite kita 3. Hypotenuse kita 5. Okay, cari dia punya adjacent dapat berapa? 2. Okay, 2 5 kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. Set, dapat 2 dekat situ. And then tulis ASTC. Okay, ASTZ so that we know for third quadrant only tangent is positive. That's why dia punya sin theta negatif. Cos theta pun akan dapat negatif. So kalau nak lagi senang, you tulis siap-siap terus theta dia dah bagi dah sin theta. Dapatkan dia punya cos theta juga. Okay. So cos Madam. theta dapat berapa? Ya? Yang 2 tu 5 kuasa 2 tolak 3 kuasa 2 kan? Dapat 4 lah madam. 4 lah madam. 4. Apa kata 2? Saya terima macam 4 Okay, thank you. And then cos theta kita adjacent over hypotenuse. So negative 4 over 5. Sebab untuk kuadran ketiga sin dan cos kita negatif. Tangent sahaja positif. Make sure you know about that. So our tangent is bawah, opposite over adjacent, 3 over 4. Okay. So kat sini you buka lah, guna formula saja. Sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta. And you just sub everything. Saya tak teruskan lah, you cuba cari sendiri. Okay. So sub sahaja. And then cos theta pun sama. Kita ada 3 formula. Awak nak guna formula mana-mana pun tak kisah. Tapi jawapan dia patut dapat sama lah. Katakanlah you nak guna formula cos square theta minus sin square theta. Okay, ingat bila ada kuasa dekat triangle dekat trigo, kita boleh keluarkan dia keluar. Okay. Sebab kita ada value untuk cos theta. Kita tak ada value untuk cos square theta. So kita kena guna cos theta tu kita kuasa 2 kan. And then this one sin theta square. So apa value yang dah ada dekat kita tulis kat sini ni, you sub je lah dalam ni. Dapatlah jawapan dia sepatutnya. So tangent to theta kita ada satu sahaja formula which is 2 tangent theta over 1 minus tangent square theta. Again, kuasa 2 tu boleh letak luar. Sub masuk dalam tu. Dapat jawapan. Senang sahaja. Kena bermain dengan formula. Kita ada double angle formula dan satu lagi
formula plus minus tu. Sin theta plus sin A plus B. Saya tak ingat juga. Kita tengok formula kan. Okay, kita teruskan. Solving. Bismillahirrahmanirrahim. So untuk solving kita tak guna PQRS ni. Bukan PQRS yang kita guna tapi kita guna Barkis. Barkis. BA Q I S. Ini kita guna Barkis Bismillahirrahmanirrahim. Okay, macam nak solving tu sama jugalah macam kita pernah jumpa soalan solving sebelum ni. Kalau solving melibatkan X, kita kena cari apa value X untuk kuadratik kubik sebelum ni. Untuk trigo pun sama. Untuk solving tu maksudnya kita kena cari apa value theta. Okay, value theta tu apa. Contoh soalan. Okay, Barkis ni stand for apa? BA tu untuk basic angle. Okay, BA here for basic angle. Basic angle. And then kita ada Q. Q untuk quadrant. Okay, quadrant. And then I. I tu untuk interval. Okay, interval kita ada perubahan tak? Kita tengoklah. And then S tu untuk solve lah. Okay, akronim dia Barkis, bukan PQRS. Barkis, basic angle, quadrant, interval dan solving. Okay, so ini BA lah ni. Ini adalah BA tukar BA. Untuk basic angle kita tak guna principal angle, kita guna basic angle. Macam mana nak cari basic angle? Okay, so macam nak cari basic angle, ini soalan dia ya. Cos theta equal to 0.5. So untuk dapatkan basic angle, BA is equal to shift cos 0.5. Dia bawa dia pergi sebelah kanan, dia akan jadi shift cos. Okay, shift cos. Tekan sahaja calculator. Shift cos 0.5. You akan dapat value yang cantik. 60 degree. Kalau dapat value yang tak cantik tu, mungkin awak kena tengok semula awak punya mode. Mungkin mode awak tu dalam mode radian. So kita nak dia degree. So degree kita 60 degree. So ini 60 degree. Boleh tak situ? Untuk cari basic angle. Basic angle, shift cos. Okay. Jangan masukkan, kalau soalan ada negatif, jangan masukkan negatif tu sekali untuk dapatkan basic angle. Basic angle mesti kita nak positif je. Negatif depan soalan tu contohlah cos theta equal to negative 0.5. Negatif tu merujuk kepada dia punya kuadran. Okay, kuadran negatif. So yang ni tak ada masalah lah sebab memang positif. Kita memang tak masukkan negatif dalam pencarian basic angle. Okay, basic angle positif sahaja. Ambil nombor positif sahaja. And then determine quadrant. Okay, determine quadrant. So dekat sini, macam mana determine quadrant? Kita tengok semula kuadran kita. Kita ada ASTC. So dekat cos theta equal to 0.5. 0.5 tu positif. Tak ada negatif depan dia. So maksudnya kuadran kita adalah kuadran cos positif. So cos positif kuadran ke berapa? 1 dengan 4. Yes, 1 dan juga 4. So 1 dengan 4 kat sini. Ni kita nak sini. Okay, dan sini. Kita nak theta ni. Okay. So kuadran pertama dan juga kuadran keempat. Okay, kuadran pertama dan juga kuadran keempat. BA, Q, I kat sini untuk interval . Ini adalah I. Interval. Okay, interval kuadran yang interval kita kalau tak ada perubahan. Nanti kita tengoklah macam mana pula kalau yang ada perubahan. So ni tak ada perubahan. Okay, lepas tu macam mana nak buat dan kita solve. Macam nak solve dia. Untuk kuadran pertama. Okay, kuadran yang first dulu. Kuadran pertama kita kan nak cari theta sekarang kan. So theta is equal to 60 lah untuk kuadran yang pertama. Okay, theta equal to 60.
untuk kuadran yang kedua, ni kuadran pertama, and then kuadran yang bukan kuadran kedua yang keempat. Kuadran yang keempat, theta is equal to 360 minus basic angle 60. So theta kita equal to 300 lah, bukan 60. 300 ya. 300. Macam mana kita nak tengok? Kita tengok semula ni cara nak cari alpha. Okay, alpha untuk kuadran pertama, alpha equal to theta. Alpha tu basic angle Basic angle is equal to alpha. Okay. Kuadran yang kedua, our alpha is equal to 180 minus theta. Okay. And then kuadran yang ketiga, alpha equal to 180 plus theta. Kuadran keempat, alpha equal to 360 minus theta. So kita nak theta sekarang sebab itulah dia jadikan theta tu sebagai subjek. So theta is equal to 360 minus alpha untuk kuadran yang keempat. Asal dia daripada sini dah. Daripada sini. Ni penting untuk kita tahu ni. Salah ni. 180. Theta tolak 180. Boleh tak tu slow-slow? Baki step dia, mula-mula cari basic angle. Lepas tu kuadran, kita kena pasti kedudukan kuadran kita tu dekat mana. Sebab dia akan effect bila kita nak cari nanti value theta tu. And then interval kita ambil je yang soalan bagi. Okay, yang soalan bagi theta ni lah. Dia akan ikut lah yang ni. Dia akan ada beza. Sekarang soalan bagi theta sahaja. Ada soalan nanti awak akan jumpa dia nak 2 theta. So itu akan berubah lah, dia punya range dia akan berubah. And then last sekali solve. Solve kita bagi ikut kuadran. Sekarang tak ada masalah untuk kuadran pertama sahaja. Kuadran pertama alpha equal to theta. Kita nak theta bukan alpha. So alpha tu referring to basic angle. Sebab basic angle kita 60. So theta kita is equal to basic angle which is 60. And then kuadran keempat kalau nak cari dia punya basic angle 360 minus theta. Kita ada basic angle. Basic angle kita 60. So nak cari theta 360 tolak 60. Jadikan theta sebagai subjek ni. Betul tak? So dapatlah 360 tolak 60 untuk dapatkan theta. Theta dia 300. Okay, untuk boleh? Untuk yang pertama. Boleh, madam. Boleh. Okay, boleh Terasa lagi dah. Kalau lebih masa, lelaki boleh keluar lah. And then, okay, ni yang kedua. Untuk sin to theta equal to negative 1/2. Kita go through cepat-cepat. BA, step kita adalah bakis. Yang ni kena hafal. Bakis BA, mula sekali BA, basic angle. So again, basic angle kita ignore negatif kat sini. Sebab basic angle untuk untuk dapatkan basic angle je. Negatif tu untuk kuadran dia. So ignore yang tu. And then basic angle alpha, our alpha is equal, yang ni pun kita ignore. Kita nak betul-betul basic angle sahaja. So tekan shift sign 1/2. Boleh tak seorang bagi tahu berapa value dia? Shift sign 1/2. 45 Okay, thank you. Again, basic angle semata-mata. Theta tu kita tak kisah dia 3 kali pusing ke 4 kali pusing, belum lagi, tak kisah lagi. And then plus minus kat depan nombor 1/2 tu pun kita ignore. Because that for quadrant, not for the basic angle. And then we go to quadrant. Okay, step dia bakis. Q is for quadrant. Okay, awak lukislah quadrant awak. Okay, lukis. So, kenal pasti juga. Our ASTC. Okay, ASTC. So, ini adalah sign negatif. Okay, tengok semula. Ini adalah sign negatif. So, letak dia di kuadran yang mana sign negatif. Kat mana kuadran sign negatif?
3 dengan 4. Okay, 3 dengan 4 dah. So kat sini lah kedudukannya. Okay, kuadran ketiga dan kuadran yang keempat. Nak ingat balik kita punya theta. Okay, untuk kuadran ketiga, cara nak cari theta, cara nak cari alpha, alpha is equal to theta minus 180. Okay, kuadran yang ketiga. Kalau kuadran keempat, alpha equal to 360 minus theta. Dia akan terbalik lah. Bila you nak cari theta, dia akan jadi tengok sini, tengok. So ni kalau nak cari theta, theta is equal to alpha plus 180. Yang ni theta equal to 360 minus alpha. Boleh dia berasal daripada hak asal. Jadikan theta je sebagai subjek. Okay. And then QI. I untuk interval. So I for interval. Interval asal kita, tengok interval asal, ambil daripada soalan. Theta is greater than 0, less than 360. Tapi bila 2 theta, you must multiply everything by 2. 0 multiplied by 2, you get 0. 360 also you need to multiply by 2, you get 720. Maksudnya dia 2 kali pusing. Okay, 2 kali pusing 2 kali pusing. And then as solving, kita nak solve. Nah, keluarkan dulu 2 theta. Masa nak solve dia, kita keluarkan 2 theta equal to berapa. Okay, macam nak cari ni. 2 theta, kita buat dulu sekali pusingan. Okay, pusingan yang pertama, dia berada di sini. Okay, theta is equal to 180 plus alpha. So alpha kita tadi 45 tambah 180, dapat jawapan 225. Okay, untuk kuadran yang keempat, cara nak cari alpha tadi 360 minus, cara nak cari theta tadi 360 minus alpha. So alpha kita is 45. 360 minus 45, you get 315. So itu untuk sekali pusing. Bila pusingan kali kedua, tak boleh mikir banyak, you tambah je setiap satu dengan 360. Sebab dia akan back to the same position, cuma kali pusingan kali kedua. So 225 tambah 360, we get 585. And then pusingan kali kedua untuk kuadran yang keempat, 315 plus 360. We get 675. Boleh tak sampai situ? Okay, sorry. Boleh. Boleh, Madam. Okay. So kita tak nak 2 theta, kita nak theta je. So theta, dia nak theta, dia bahagi 2. Every angle tu bahagi 2. 225 bahagi 2. Kita dapat value-nya 112.5. And then 315 pun kita bahagi dengan 2. Kita dapat value-nya 157.5. 585 pun bahagi dengan 2. Awak akan dapat value dia 292.5. 675 bahagi 2. Kita dapat 337. 337.5. Ni yang kita nak. So awak punya jawapan theta tu dia akan automatik berada dalam range 0 until 360 untuk ikut soalan asal. Kalau yang ni betul, automatik hak ni pun akan betul. Okay. Ulang balik, mula-mula cari basic angle dulu. Basic angle kita ignore negative sign yang come with the question sebab negatif itu for quadrant only. And then theta berapa kali pusing tu pun kita ignore dulu. Cari basic angle sahaja dengan cara shift sign 1 over Z2. So we get 45 here. Okay. And then the second step is Q. Q for quadrant. So lukis awak punya quadrant. Lukis quadrant. Kenal pasti dia kuadran yang keberapa. So untuk sign negatif dia berada di kuadran ketiga, kuadran keempat. Yang ni very important. Ni awak kena ingat semula cara untuk cari alpha. So theta ambil daripada situ saja. Okay. Ingat semula cara nak cari alpha dah. Untuk kuadran ketiga, alpha equal to 30 minus 180. So cari theta, dapatkanlah theta tu sebagai subjek yang dia jadi berubahlah tempat dia. Okay, very hard tu tak? And then interval.
interval, soalan kita 2 theta. So kena darab 2, left dan right. So left 0 darab 2 dapat 0 lah. Right 360 darab 2 dapat 720. And then keluarkan dulu macam ni. 2 theta sama dengan untuk pusingan pertama. So kuadran yang ketiga tadi tu, kuadran ketiga 180 tambah basic angle 45 dapatlah 225. And then untuk kuadran keempat 360 tolak 45 dapat 315. Pusingan kedua setiap satu nombor tambah je dengan 360. Kalau dia 3 kali pusing tambah pula dengan 360. Gitu je, tak susah pun. 2 yang pertama tu lah hak penting. Sebab ni kita dah pusingan kedua dah. And then nak cari value theta sahaja setiap angle bahagi 2. Tu je lah untuk hari ini. Nanti saya snap hantar dekat group. Okay, thank you. Okay, thank you. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you. Thank you. Madam, nak tanya yang nombor 2 tadi tu, yang ke atas tu, Okay. soalan lepas tu. Yang ni ke? Bukan. Atas lagi. Atas lagi. Yang ni. Aha. Kan dia cakap dekat soalan tu. Bukan, page 14. Page 14. Yang ni kan? Okay. Macam kan kat soalan tu dia cakap cos A sama dengan negatif 12/13 tu kan? Maknanya kita kena cari selain daripada cos lah dulu Betul. Sebab cos A dia dah bagi dah. So cari sin A dan juga tangent A. And then, betul. Kita nak masukkan dalam ni. Kita cari siap-siap sebab nak masukkan dalam soalan. Nanti soalan tu mesti berkait dia akan minta jawapan yang perlu kita guna sin A dan juga tangent A. Okay. Cari dulu berapa. Yang ni kena betul lah. Kalau betul yang ni barulah soalan yang ni akan betul. Kalau salah yang awak cari tu salah lah. Okay. Be careful Okay. Okay. Lepas tu saya tanya yang ke slide 15 tadi tu, yang soalan D. Okay, soalan D. Saya tak faham. Okay, soalan D. Soalan D ni 1/4 tolak sin square 32/2 kan. Kalau kita tengok semula, formula asal dia yang ni. Kita ada formula cos 2A sama dengan 1 tolak 2 sin square A. Jumpa tak formula ni? Yang ambil dekat sini. Sorry. Ambil dekat formula cos 2A. Cos 2A bila buka ada 3. Kita kena tengoklah mana yang sesuai. So dalam kes ni hak ni lah sesuai. Okay, 1 tolak 2 sin square A sama dengan cos 2A. Sampai situ boleh tak? Pilih formula. Okay, boleh. Pilih formula Okay. Itu formula asal tau. Dia tak ada per 4. Dia tak ada 1/4. Dia tak ada lagi 1/2 tu. Tapi kalau kita tengok soalan ni dia ada 1/4. Dia ada per 4 kat sini. Kat sini dia ada per 4. Asal kita 1 je. Okay, macam mana 1 nak jadi 1/4 tu? Asingkan. Bukan asingkan lah. Asal dia 1 Asal dia 1. Oops. Ni formula asal dia. Asal dia 1 tau. Okay, formula asal dia cos 2A sama dengan 1 tolak 2 sin square A. Tapi soalan kita
Dia bukan 1 kat depan, dia 1/4. Macam mana daripada 1 nak jadi 1/4? Daripada 1 jadi 1/4. Macam mana? Macam mana? Kehilang dah. Ha? Macam mana? Darab 1/4 kan? Darab 1/4. Betul lah tu. Kita darab 1/4 both side, tak dengar. Darab 1/4 both side. So bila belah kanan darab 1/4, belah kiri pun sama lah. So kat sini dia akan jadi so kita nak hot ni yang kita nak ni. Sebab belah kanan tadi kita darab dengan 1/4, belah kiri pun akan jadi 1/4 cos 2A. Boleh ke? Boleh. So that's why dia jadi 1/4 cos 2A. So formula asal kita dah berubah lah sebab kita darab 1/4 both side tadi. So belah kiri tu akan jadi 1/4 darab cos 2A. A kita 32. So dia akan jadi 1/4 cos 2 darab 32. Which is 1/4 cos 64. Okay. Thank you, Madam. Alright, beres. Madam. Ya, siapa tu tak nampak. Sekejap. Siapa tu? Fatin. Saya. Okay, Fatin ya. Boleh tengok tak? Page 18. Okay, kejap Page 18. Yang ni. Okay. Yang dekat situ je tak faham. Yang dekat formula nak kira apa tu basic angle tu. Yang mana? Yang BA ke Q? Yang simbol alpha tu apa dia? Simbol alpha tu basic angle. Kalau ni kan daripada awal. Macam ni kita kena tengok awal-awal lah gitu. Letak awal-awal hari tu. Sekejap ya. Dekat muka surat berapa Sebentar. Yang ni. Alpha. Alpha tu sama dengan basic angle. Okay. Macam nak cari basic angle kalau kuadran yang kedua. Sebab kenapa nak cari basic angle ni kan? Kan biasa kan soalan mungkin suruh kita cari nak minta sin 150 ataupun cos 150. Tapi kita tak nak. Kita nak alpha dekat sini ni acute. Nombor kat situ 150 tu kita tak nak. Kita nak dia acute angle. Maksudnya angle yang kurang daripada 90. So nak dapatkan acute angle tu kita kena cari basic angle. Okay, basic angle. So basic angle, cara nak cari basic angle ni lah. Kita kena buat kuadran dulu. Lepas tu 150 tu berada di kuadran yang kedua. So bila kuadran kedua, macam mana nak cari dia punya basic angle dia? Ni step dia. Basic angle 180 minus theta. So soalan bagi ni theta lah ni. Ini adalah theta. Okay, so kuadran kedua, alpha equal to 180 minus theta. Untuk kuadran ketiga, alpha equal to theta minus 180. Kuadran keempat, alpha equal to 360 minus theta. Ni, boleh? Okay, faham. Boleh, tapi kenapa yang dalam soalan ni medium theta tu medium single kan dia? Okay, so yang ni lain. Yang ni kita nak cari basic angle tau. Ya, ni alpha untuk basic angle. Tapi untuk soalan hak ni lah. Yang ni faham Ni faham. Okay, ni faham. Okay, Alhamdulillah. So soalan kita tadi terbalik. Untuk solving, dia tak bagi kita value theta. Kita kena cari theta berapa. Kan, untuk solve. Dia tak bagi kita theta tu berapa. Macam ni. Yang ni. Yang tadi kita ada value theta. Kita nak cari basic angle je. Untuk solving kita tak ada theta. Kita nak cari theta tu. Boleh tak? Kita nak cari theta. Bukan nak cari basic angle, nak cari theta. Okay, faham. Okay, so daripada step guna base step dia tu, Bakis tu,
BA untuk basic angle. Cara nak cari basic angle, kita shift cos ataupun shift sin ataupun ikutlah tangent, shift tangent. Shift cos 0.5. Ni boleh? Boleh ke tidak nak cari basic angle? Reti? Shift cos 0.5 dapat 60 degree. And then dekat quadrant, kita tahu soalan dia cos positif kan? Soalan dia cos positif. Macam nak tahu positif negatif, kita tengok nombor apa? Ni, nombor ni. Ada tak positif negatif depan dia? Kalau tak ada negatif, dia positif lah. Okay, so maksudnya dia adalah kita kena lukis bukan triangle. Kita kena lukis, kita kena tahu kedudukan dia dekat mana supaya kita nak tahu cara nak cari theta tu. So, cos positif untuk soalan ni. Soalan example berapa ni? Yang pertama ni. Example yang pertama ni, cos positif. So, kat mana kedudukan cos positif? Cos positif kan? Kita tengoklah ASTC tu. ASTC cos positif kita berada di kuadran pertama dan kuadran keempat kan? Kuadran pertama dan kuadran keempat. Betul. Kita kena ingat balik dia punya cara nak cari alpha tadi. Kalau kuadran pertama, alpha sama dengan theta. Betul tak? Kuadran pertama. Kuadran kedua, yang gitulah. Tapi kuadran keempat, alpha sama dengan 360 tolak theta. Kan? Maksudnya alpha tu yang kita shift cos tadi. Okay. Tu sebab BA tu basic angle. Alpha tu untuk basic angle. Kita tak nak basic angle. Kita nak theta sekarang. Tapi kita kena tahulah. Okay, baru clear. Ni kena tahu. Yang ni kena tahu tau. Baru boleh cari theta dia berapa. So theta kita balik kedudukan je lah. Jadikan theta sebagai subjek. Okay. Dah clear dah. Okay. Okay, thank you madam. Okay. Alright. Bye-bye. Bye-bye. Madam. Siapa tu? Afkar. Oh, Afkar. Ya, Afkar. S tu macam mana madam? Sekejap Soalan mana? Soalan ni ke? Page 18 lah. Page 18. Okay. Gapo S S. Kenapa tambah Bapa ambil 225. Oh, kenapa ambil 225? Ni cara nak cari. So, kenapa ambil 225? So, kita tengok yang ni soalan dia sign negatif kan. Dia negatif simbol kat sini kan. So, bila negatif simbol kat situ, dekat kuadran kita sedang cari kuadran sign negatif. So, sign negatif dekat mana? Ni sign positif kan? Ni all ni sign positif lah, termasuk sign lah ni positif. S ni sign positif lah. So, sign negatif dekat kuadran ketiga dan kuadran keempat. Okay, boleh je lah kat situ. Kuadran ketiga dan empat. Kita akan pilih kuadran ketiga dan keempat sebab sign tu simbol dekat soalan negatif dekat depan 1/2. Situ boleh. Kenapa kita pilih 3 dan 4? Okay, boleh madam. Okay, lepas tu macam mana? Kenapa jadi 225? Sebab daripada ni daripada Okay, tambah 45 tadi. Ya. Ni hok ni kena tahu ni. Cara nak cari basic angle daripada awal hok ni yang kita dah guna yang ni. Cara nak cari basic angle kalau kuadran ketiga. Theta tolak 180. Tapi kita bukan nak cari alpha, kita nak cari theta. So daripada sini kena jadikan theta tu sebagai subjek. So theta sama dengan alpha tambah 180. So BA ni adalah alpha. Alpha simbol BA. Kenali lah. Ya. Betul. Basic angle sama dengan alpha. So alpha kita 45. Kita nak cari theta bukan alpha. So that's why theta tu adalah 180 tambah 45 untuk kuadran ketiga. Boleh kau? Lepas tu 315 tu? 315 sebab dia kuadran keempat. So kuadran keempat nak cari alpha, awak ni kena tahu dulu ni. Ni kita dah buat ni angle awak. Tak tahu awak kena buat
Kau kena buat dia punya ni. Kemudian keempat, cara nak cari alpha, basic angle 360 tolak theta. Tapi kita bukan nak alpha. Alpha dah ada, kita nak theta. So jadikan theta tu sebagai subjek. Theta sebagai subjek, theta sama dengan 360 tolak alpha. Alpha kita 45. Okey. Okay, hak tu je. Lepas tu, kalau pusingan kedua tambah je lah. Tambah 360 untuk setiap satu nombor. Letak bawah tu bahagi 2. Ya, bawah ni bagi 2. Sebab kita tak nak theta, kita nak theta sahaja. Okey. Okay? Okay, tak thank you, apa. madam. Alright, bye Afka. Madam, ada lagi tak? Madam. Lemak. Madam. Madam. Tak apalah. Madam. Tak apalah, madam. Nah, ya. Ya, madam. Nak tanya yang madam. Sampai ingat tanya saya. Aduh. Tidak nak tanya soalan mana? Kan madam, okay. Muka surat 14 ni kan dia suruh sign A tambah B, okay. Lepas tu, sign 5/13 tambah 7/25 gitu ke? Ke guna formula yang depan ni? Okay. Nombor berapa muka surat? 15 14. 14 dengan sekejap lagi saya nak tanya lagi. 14 dulu. 14. Dia kena guna formula yang depan tu ke? Ya, betul. Kau ni kena Yang buka. sin A cos B tu, gitu? Ya, betul. Oh, okay. Kena buka. Okay. 18. Patut saya kira, saya dapat point tau. Saya macam betul ke macam ni? Rupanya kena formula tu. Okay, lepas tu Tanya madam awak. yang muka surat 16 ni kan, kena guna formula sebelah tu juga. Yang double angle formula. Betul. Okay, Ya. macam tu. Ha. Okay, beres. Okay, itu je. Sorry Okay. tau madam. Tak apa, beres je. Okay, Okay. bye. Bye. Jumpa lagi. Bye, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.